Saya pun membahas dahil, saya pun tak sangka. Memandangkan masa adalah singkat, saya hanya akan sentuh 3 isu, iaitu kecelikan digital ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin digital literacy ataupun dan juga cukai yang dikenakan terhadap pendapatan warga Malaysia dari sumber luar negara serta peningkatan teknologi dalam bidang peladangan. Tuan Yang Dipertua, saya tidak pasti sama ada ini salah satu isu unik di kawasan saya ataupun ianya berlaku di seluruh negara. Pusat khidmat saya menerima aduan daripada penduduk setempat berkenaan masalah penggunaan aplikasi MySejahtera hampir setiap hari. Tiada satu hari tanpa seorang pakcik-makcik, abang akak datang minta bantuan untuk selesaikan masalah aplikasi tersebut di pejabat saya lah, hampir setiap hari. Walaupun MySejahtera telah menubuhkan help desk untuk membantu pengguna menyelesaikan pelbagai isu, kami masih mendapati ada masalah yang belum diselesaikan. Contohnya, ada pengguna aplikasi MySejahtera yang telah menukar nombor telefon selepas ambil dos vaksin pertama. Biasanya mereka masih boleh menggunakan MySejahtera lagi tanpa masalah untuk login, untuk log out tempat. Malangnya, terlalu ramai mereka yang tidak boleh ingat kata laluan akaun yang didaftar dengan nombor lama. Dan mereka juga tidak dapat akses kepada nombor lama sekiranya cuba reset password. Mereka tidak faham kenapa KKM tidak boleh semak nombor MyCard mereka dan memberikan mereka akses. Isu yang dilihat remeh-temeh ini hanya membongkar satu masalah besar dalam masyarakat kita, iaitu kecelikan digital yang terlalu rendah. Kalau kita tidak celik dalam guna alat-alat ini, tak kira betapa canggih telefon pintar yang mampu dimiliki, kita masih dikira sebagai digital illiterate. Apa maksud celik media atau digital illiterate? Digital literate. Digital literacy bermaksud seorang individu berkemahiran untuk mencari, menilai serta berinteraksi berasaskan maklumat secara jelas dengan orang lain melalui pelbagai platform digital. Ini bermakna seorang pengguna media yang selalu tekan likes atau share tidak semestinya bermakna dia seorang yang celik media ataupun digital literate. Ramai mereka yang tidak menilai kesahihan sesuatu message lalu mempercayai apa sahaja yang dilapor di laman web berita palsu. Mereka merupakan golongan digital illiterate. Jangan hairan bahawa golongan profesional mungkin juga terangkum dalam kategori ini. Low digital literacy adalah faktor utama kita hilang berbilion-bilion ringgit setiap tahun dalam kes jenayah scam. Tuan Yang Dipertua, antara kes scam ataupun penipuan yang saya pernah uruskan, saya mendapati ada 2 faktor utama yang mengakibatkan seseorang menjadi mangsa scam. Pertama, ramai di kalangan mereka kurang mendapat perhatian dari ahli keluarga atau kawan-kawan mereka. Skamer atau penipu menggunakan identiti palsu untuk mencari mereka yang menghendaki hubungan rapat ini. Kedua, iaitulah low digital literacy ataupun kecelikan digital yang rendah. Ada kalanya kes mereka melibatkan sindiket antarabangsa. Sebahagian besar mangsa tidak dapat mendapatkan semula wang mereka yang telah ditipu itu. Walaupun mereka membuat laporan polis, tetapi jika sindiket berada di luar negara, undang-undang kita, negara kita tidak boleh membantu mereka juga. Dalam abad 21 ini, dunia maya adalah satu dunia tanpa sempadan negara. Sindiket membuat jahat, mencari mangsa pun tak kira sempadan negara. Jika undang-undang kita masih dihadkan oleh sempadan negara, kita tidak dapat membantu mangsa rakyat Malaysia yang ditipu di negara ini, mungkin melalui internet, untuk menangkap mereka yang melakukan penipuan tersebut semata-mata kerana ianya berlaku di dunia maya.
Kini masa untuk kita membuat pindaan undang-undang supaya kita mampu mengatasi masalah sindiket scam ini dengan lebih efektif. Selain itu, kita tidak boleh bergantung kepada penguatkuasaan undang-undang bagi masalah ini juga. Untuk menyelesaikan masalah scam secara menyeluruh, kita perlu kempen celik digital seluruh negara. Khusus digital literacy ini perlu diajarkan di sekolah rendah, menengah, universiti serta melalui pelbagai agensi kerajaan supaya kesedaran tentang dunia digital dapat mengurangkan kes mangsa sindiket, scam dan lain-lain penyalahgunaan alam maya. Tuan Yang di-Pertua, Menteri Kewangan telah mengumumkan dalam pembendangan belanjawan untuk mengutip cukai pendapatan terhadap pendapatan yang terbit daripada sumber luar negara dan diterima di Malaysia mulai 1 Januari 2022. Mungkin kerajaan hanya berhasrat menyasarkan mereka yang mampu melabur di luar negara. Malangnya, dasar ini juga bakal memberi impak negatif terhadap warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Pendapatan keluarga mereka mungkin lebih tinggi daripada yang pilih kerja tempatan, namun mereka telah pun berkorban kualiti kehidupan diri sendiri dan masa bersama keluarga. Golongan ini adalah golongan penting dalam kitaran ekonomi Johor. Sebahagian besar pendapatan mereka dibelanja dalam negeri untuk menampung kehidupan keluarga mereka. Manakala, kalau kita luluskan dasar ini dan tiada penjelasan pengecualian diberi kepada mereka, mereka akan dikenakan cukai pendapatan 2 kali. Yang penting di sini adalah mereka bukan golongan top 20. Mereka adalah golongan pekerja biasa yang kerja jam 9 pagi hingga 5 petang setiap hari juga. So, saya mendesak supaya kerajaan menjelaskan dasar ini serta memberi pengecualian kepada golongan pekerja Malaysia di Singapura. Tuan Yang di-Pertua, pada bulan Mac ini, Lembaga Minyak Sawit Malaysia meningkatkan kadar bayaran SES dari RM14 1 tan metrik kepada RM16 1 tan metrik. Kadar bayaran SES pada tahun 2019 adalah RM13. Ditingkatkan RM1 pada tahun 2020. Malah ditingkatkan RM2 lagi tahun ini. Saya percaya pengusaha kilang minyak dan peladang-peladang sawit setuju membuat pembayaran sekiranya wang ini diguna secara berhemah. Kutipan ini bernilai berjuta-juta ringgit setiap tahun dengan pengeluaran minyak sawit negara kita yang tinggi. Dana ini seharusnya diguna untuk membantu meningkatkan teknologi yang kita pakai dalam sektor peladangan. Namun begitu, kita boleh meneliti semua projek, kajian ataupun R&D yang dibelanja oleh MPOB. Kajian berkenaan mekanisasi diguna dalam penuaian adalah amat kurang. Kalau kita meneliti laporan MPOB tahun 2018, antara semua projek yang dibelanja oleh MPOB, hanya ada 3 projek kajian berkenaan penuaian. Jumlah nilai 3 projek ini adalah RM1,54,000 sahaja. Antaranya RM110,000 bagi pembangunan alat penuaian menggunakan magnetic actuator. RM600,000 bagi teknologi laser serta RM344,000 bagi teknologi ultrasound untuk penuaian sawit. Ultrasound dengan laser, hebat sangat Tuan Yang di-Pertua. Wang pun telah dibelanjakan. Industri kita masih bergantung kepada pekerja asing untuk menuaikan buah sawit. Tuan Yang di-Pertua, jumlah kos penyelidikan untuk unit mekanisasi ladang adalah RM20 juta, iaitu 26% daripada jumlah kos penyelidikan biologi. Daripada jumlah ini, sebanyak RM17.9 juta adalah untuk program latihan jangka panjang bagi khusus operasi mekanisasi ladang KOML. Ini bermakna jumlah kos yang dibelanja bagi tujuan kajian mekanisasi adalah terlalu kecil dan tidak mencukupi. Saya tidak menafikan
kajian berkenaan sektor lain dalam bidang ini adalah penting juga. Tapi masalah yang paling kritikal depan mata kita dalam industri sawit kini adalah kebergantungan pekerja asing dan proses penuaian yang bersifat intensif buruk. Harga minyak sawit sekarang tinggi. Kita terpaksa mengimportkan pekerja asing lagi untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja dalam jangka masa pendek. Bagaimanakah pula dengan 5 tahun akan datang? Adakah kita kena memberi kelulusan pekerja asing lagi untuk industri peladangan? Apa pula keadaan 10 tahun dan 20 tahun nanti? Tuan Yang Dipertua, sebuah restoran di Klang telah pun memakai robot untuk menghantar makanan kepada pelanggan dine mengikut pesanan online. Di Parlimen juga, kita pakai robot mop lantai dan membersihkan utara. Robot ini bekerja lebih efektif dan berkesan dalam pekerjaan bersifat intensif buruk kerana ia tidak perlu ambil cuti. Boleh terus kerja asalkan baterinya di-charge. Tak perlu rehat seperti manusia. Mengapa kita tidak boleh melabur dalam penyelidikan teknologi robot serta jentera untuk membantu proses penuaian sawit? Akhirnya, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini terhadap isu peruntukan dana antara semua kementerian. Isu terakhir daripada saya, bagi tahun 2022, 9 kementerian dapat peningkatan belanjawan dalam belanjawan, mengurus dan pembangunan. 17 lagi kementerian ada penurunan belanjawan mengurus dan peningkatan belanjawan pembangunan atau sebaliknya. Hanya belanjawan 2 kementerian dipotong terus dalam belanjawan mengurus dan juga pembangunan. Salah satunya adalah Kementerian Kewangan. Satu lagi ialah Kementerian Perangkutan. Jumlah belanjawan perangkutan tahun 2022 dipotong sebanyak 472 juta ringgit. Johan belanjawan dipotong antara semua kementerian selain daripada MOF. Adakah ini selaras dengan dasar negara kita untuk terus membina kemudahan perangkutan awam yang mampan dan selesa bagi seluruh rakyat Malaysia? Saya nak tanya Menteri Perangkutan, mengapa gagal memperjuangkan peruntukan untuk pembangunan sektor pengangkutan di Malaysia? Atau adakah pemotongan ini merupakan undi tidak percaya kerajaan sendiri terhadap prestasi Menteri Perangkutan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Saya jemput pembahas terakhir Yang Berhormat Wangsa Maju. Datuk Yang Dipertua, bajet 2022 berjumlah 332 bilion ringgit merupakan bajet yang terbesar Malaysia setakat ini. Sebanyak 31 bilion ringgit diperuntukkan untuk subsidi, bantuan kewangan dan berbagai insentif dengan tujuan mengurangkan kos sara hidup rakyat, khususnya golongan miskin. Saya tidak ada masalah dengan peruntukan yang mempandu golongan miskin. Walaupun bantuan kewangan secara one-off itu tidak akan dapat menyelesaikan isu kemiskinan. Apa yang saya bimbangkan ialah berbilion ringgit yang diperuntukkan kepada berbagai sektor ekonomi. Adakah ia digunakan secara berkesan untuk memulihkan ekonomi negara? Saya langsung tidak tertarik dengan berbagai program, projek dan inisiatif yang akan dilaksanakan. Program sama dan strategi lama masih digunakan walaupun kita berada dalam pasca COVID yang sangat berbeza. Bajet 2022 mestilah memberi fokus kepada langkah-langkah membantu industri mengatasi masalah mendesak supaya segera bangkit dan meneruskan kembali operasi mereka.
Antara yang paling utama diajukan pemilik PKS ialah kekurangan pekerja. Beribu-ribu kilang tidak dapat beroperasi semula bukan kerana tiada tampahan, not because of lack of orders, tetapi masalah pekerja tidak mencukupi. Saya juga melihat ratusan ekar tanah ladang terbiar akibat tidak ada pekerja yang mengerjakan tanaman. Ini bukan saja masalah peladang, ia juga melibatkan pekebun kecil. Saya memahami keperluan mengawal pengambilan pekerja asing, tetapi kita perlukan perancangan dan pengurusan pekerja asing yang rapi, bukan dengan cara membunuh industri. Bagi jangka masa panjang, otomasi dalam perniagaan dan pembuatan adalah satu-satunya penyelesaian. Tetapi sehingga kini, hanya melipat janji-janji manis saja. Bajet 2022 menyediakan geran 100 juta ringgit saja untuk 200 syarikat. Sedangkan terdapat ratusan ribu kilang yang boleh melaksanakan otomasi sebahagiannya jika tidak semua operasi mereka. Adakah kita benar-benar serius menggantikan pekerja asing? Kita harus menetapkan sasaran sekurang-kurang 50% PKS melaksanakan otomasi dalam proses pembuatan atau perniagaan mereka. Dalam katanya tempoh masa 5 tahun dan menyediakan tanah mencukupi bagi tujuan ini. Tentu yang kedua, 11.4 bilion ringgit diperuntukkan untuk agenda pemerkasaan Bumiputera. Saya percaya tiada siapa mempersoalkan dana yang disalurkan melalui UTIM, MARA untuk tujuan pendidikan. Walau bagaimanapun, saya seperti orang lain memang skeptikal tentang program-program pembangunan capacity building dan pembiayaan perniagaan. 4.8 bilion ringgit telah ditempatkan di berbagai kementerian dan agensi untuk tujuan ini. Tetapi dari pemerhatian saya, di sinilah kerapnya berlaku penyelewengan dan ketirisan tanah. Tahun demi tahun, bilion dan bilion ringgit disalurkan melalui Tekun, Ekobank, BSN, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Pertanian dan berbagai lagi program-program dilaksanakan oleh kementerian yang lain bertujuan mewujudkan kelas usahawan Bumiputera. Tetapi di mana hasil yang diharapkan? Ramai usahawan kecil mengadu. Mereka tak pernah dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan. Kemanakah berbilion-bilion ringgit itu pergi? Siapa yang mendapatkan duit ini? Tiba masanya kita meneliti strategi serta kelemahan pelaksanaannya. Kelemahan terbesar terletak pada pembuat dasar, the policy maker dan pelaksana and the implementer yang gagal memahami intipati keusahawanan. Mereka mahukan hasil yang cepat dan ingin melatih usahawan kecil yang tulen. Kelemahan lain seperti sistem pemantauan untuk memastikan kemudahan kewangan yang diberikan diguna dengan betul. Saya juga pernah mendengar aduan mengenai ejen yang menuntut komisen tinggi untuk setiap permohonan geran yang diluluskan. Ada yang setinggi 50% daripada jumlah yang bohong. Kerajaan memberikan lesen dan dana
bagi membiayai projek untuk mewujudkan kelas kontraktor Melayu. Tetapi, adakah kontraktor ini mempunyai kompensasi diperlukan? Mereka perlu memahami selok-belok industri dan memperolehi pengalaman diperlukan untuk wujudkan rangkaian bekalan dan pelanggan. Ini bukan seperti memasak Maggi segera. It's not like cooking Maggi mee. Berikan mereka khusus 6 bulan dan mengharap mereka melakukannya dengan baik. Saya khawatir ribuan kontraktor muda mie segera akan lebih memudarakan daripada usaha mewujudkan kelas usahawan Bumiputera. Terdapat ramai lagi usahawan Melayu yang masih berjuang tanpa sebarang bantuan daripada kerajaan. Asalnya membuat grill besi di bengkel kecilnya. Wahab membuat pisau dan parang di belakang rumah kampungnya. Ya, Muhammad pula membuat bebola ikan sendiri di dapur. Amirah pula tekun peniaga pakaian atas talian. Tiba masanya, Datuk Yang Di-Pertua, kita turun padang membantu usahawan kecil yang tulen. Bantuan kewangan harus diberikan kepada mereka yang sudah berjalan industri kecil, ada perniagaan sendiri. Sudah tiba masanya kita berfikir kecil. Time for us to think small. Tidak perlulah kita nak impress sesiapa pun bahawa usahawan Bumiputera berkebolehan membuat kereta terbang. Dan sekarang pula nak masuk ke industri aerospace. Untuk membina kelas usahawan Bumiputera yang benar-benar hasil tempatan, kita perlu melihat apa yang kita ada dan membina kelas usahawan Bumiputera atas foundation ini. Ini sajalah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju. Yang Berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi esok Rabu 3 November 2021. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Get your favorite deals at RM1. Enjoy free shipping. Shopee 11/11 Big Sale. Download Shopee now.
daripada Kelantan, daripada Pulau Pinang, daripada Negeri Sembilan dan juga Perak, dan juga kita bersama dengan wakil konsulat daripada Kedutaan Besar Malaysia Kaherah, dan juga Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza daripada Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam. Masya Allah, saya dah harap kepada penonton-penonton semua, anda telah pun bersedia untuk bersama kami dalam Malaysia Quran Hour, buka Al-Quran masing-masing, kerana lepas ni kita akan bertaranum, kita akan bertadabur bersama dengan panel-panel kita pada pagi ini. Kita ada Ustaz Fazrul Ismail, Dr. Farid Rabi, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan juga Ustaz Tirmizi Ali, dan juga kita akan bacakan beberapa surah-surah yang antaranya surah Al-Mulk, surah Al-Usra dan juga surah Al-Hadid. Jadi insya-Allah kita akan bacakan surah-surah ini dan juga tadabbur juga. Adakah anda telah bersedia? Saya pun telah mendengar, ya, Masya Allah, masyarakat Malaysia sangat bersifat wajar sempena dengan kemerdekaan negara kita yang ke-64 yang kita akan sambut esok insya Allah. Dalam situasi COVID-19 ni, kita nak bersama dengan rakyat Malaysia bangkit bersama dengan TV Al-Hijrah. Sama-sama kita membaca Al-Quran. Semoga dengan asbab kita membaca Al-Quran itu, Allah mengangkat wabak COVID-19 ni bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara jiran dan juga di seluruh dunia insya-Allah. Dan anda juga boleh saksikan Quran Hour kali ini di platform Zoom. Masya Allah, saya lihat ramai juga yang dapat masuk link Zoom ni. Kalau boleh lambai sedikit, Masya Allah, ceria-ceria semuanya, ada pelbagai background. Masya Allah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita nak tengok next screen pula. Masya Allah, cerianya, kalau boleh senyum. Kita pun ada Datuk Hishamuddin juga yang turut bersama dengan kita dalam Malaysia Quran Hour. Kalau boleh sebar-sebarkan, kalau boleh bagi tahu semua ahli keluarga, saudara mara dan juga rakan-rakan. Kita ada Quran Hour sekarang live di TV Al-Hijrah insya-Allah. Jadi saya kira kita tak perlu nak membebel panjang-panjang, kita pun dah tak sabar nak baca Al-Quran bersama-sama. Jadi jom sama-sama kita membuka Al-Quran. Saya ingin mempersilakan kita punya Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk membacakan surah yang pertama. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memuji dalam surah Al-Fatihah bahawa sebenarnya kita banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan pada hari ini kita sama-sama memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan hidayah, dan kita akan melihat kepada surah Al-Mulk dan juga 7 surah Al-Musabbihat, 7 surah yang bermula dengan tasbih untuk kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita setiap hari 17 kali paling kurang kita membaca surah Al-Fatihah. Antara perkara yang perlu kita doakan dalam keadaan kita perit getir dalam hidup ini, yang penting amat sangat adalah kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi, kita mahukan hidayah itu
seperti mana telah Allah berikan kepada mereka yang telah diberi nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang syahid dan juga orang-orang yang soleh. Moga-moga tuan-tuan yang berada pada hari ini di segenap dunia, di seluruh negeri di Malaysia sempena hari kemerdekaan ini, kita ingin menjadi hamba Tuhan, bukan hamba kepada tuan dan puan. Kita mahu menjadi orang-orang yang sentiasa dipimpin ke jalan yang lurus kerana kita mahu kita ini menjadi individu-individu yang sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 7 surah Musabbihat bersama surah Al-Mulk yang kita akan baca sebentar nanti menekankan tentang betapa kita perlukan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlukan sangat bantuan daripada Allah ketika kita buntu dalam kehidupan, kita perlukan pencerahan, minta Allah bantu kepada saya. Jadi apakah ringkasan yang kita boleh nampak dalam surah-surah yang kita akan lihat sebentar nanti? Antaranya 3 motivasi daripada surah Al-Mulk kita ingin sama-sama dalami. Kita ingin melihat 7 formula kejayaan daripada surah Al-Musabbihat. Kita melihat daripada surah Al-Isra. Kita akan melihat kepada surah-surah seterusnya sehingga surah Al-A'la. Sehingga kan kita makin yakin zikir dan solat adalah cara untuk kita makin mendapat pertolongan daripada Allah SWT. Kita buntu mungkin, kita mungkin rasakan lemas dalam keadaan yang berlaku, tetapi ingatlah bahawa ketika kita makin dekatkan diri dengan sumber yang pasti, dengan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, insya-Allah kita akan terus berbudi, kita akan terus menyayangi. Kita ingin membina Malaysia berbudi penyayang. 64 tahun yang lepas, dengan budi dan sayang, mereka pejuang mengusahakan kemerdekaan untuk negara ini. Bagi kita terus ingin berbudi, kita ingin terus menyayangi sesama kita dengan segala cabaran dan juga perbezaan, tetapi kita tahu bahawa negara ini dapat dibantu oleh Tuhan Allah yang menguasai seluruh kerajaan. Surah Al-Mulk yang akan dibacakan sebentar lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله. Alhamdulillah. Begitulah ayat-ayat suci Al-Quran telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Ali. Barakallahu fiik. Hada sautun minas sama', kata Arab. Suara daripada langit yang menggegarkan hati-hati manusia. Ya Rabb. Semoga terubatlah hendaknya jiwa dan raga kita dengan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala highlightkan isu berkaitan dengan kerajaan seperti mana disebut oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi. Kerajaan maksudnya memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Bermula dengan Allah memberitahu kepada manusia perihal kejadian dan juga kematian manusia. Dua-dua itu adalah makhluk. Hidup juga makhluk, mati juga makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala mahukan manusia dalam fatrah hidup dan mati itu adalah proses untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan ahsanu amala. Siapa di antara kita yang boleh present di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik watak,
dengan mencedok segala ajaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam Al-Quran. Surah ini saudara ada nama lain yang disebut oleh Imam Abu Daud bahawa juga dinamakan dengan surah Al-Mujadilah. Kita ada surah Al-Mujadalah, ini surah Al-Mujadilah. Bila ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa dinamakan dengan Al-Mujadilah? Kerana surah ini akan mempertahankan tuannya ketika bersendirian di alam barzakh. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dia bukan sekadar bacaan, bukan sekadar membuka lembaran-lembaran wahyu ini, tetapi sejauh mana surah yang dibaca itu dapat dihayati. Bak kata Said Qutb, al-hayatu fi zilalil Qur'ani ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah satu kurniaan nikmat yang paling besar. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mahukan kita buat persiapan dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Surah Al-Isra adalah surah yang ke-17 pada halaman 282 yang kita bacakan sebentar tadi, digelar juga sebagai surah Bani Israel. Allah mengingatkan kepada kita pada surah pertama, surah Musabbihat ini ada dua surah Makkiyah, surah Musabbihat iaitu surah Al-Isra dan juga surah Al-A'la di hujung nanti. Di tengah-tengahnya nanti ada surah Musabbihat bermula dengan tasbih, 5 surah yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Apakah isi yang dibacakan sebentar tadi tuan-tuan sekalian? Allah menyeru, Allah memuji kepada dirinya. Kita memuji pada Allah yang menjalankan hamba-Nya pada malam Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mengingatkan kepada kita dalam surah ini tentang Bani Israel sebagai salah satu kaum yang telah diberikan hidayah, diberikan kitab, dan apakah ringkasan sinopsis kepada kitab Taurat yang diberikan pada mereka? Bertawakallah kepada Allah. Itulah juga yang ingin kita sama-sama hidupkan pada waktu ini. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita selalu bertasbih, memuji agar Allah memberikan keberkatan kepada diri kita, keluarga, masyarakat
dan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga. Lebih daripada itu, apabila ditawarkan kepada Bani Israel bahawa sebenarnya kalau zaman ini kamu masih lagi ingin berpegang pada Taurat, ada satu kitab yang aqwam, yang pasti akan mendirikan, yang akan membangkitkan, yang akan melonjakkan apa kualiti yang sedang dibuat, itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran yang memberi khabar gembira kepada tuan-tuan yang beriman, yang sentiasa beramal soleh. Jangan sekadar beriman tetapi tidak mahu membuat amal soleh, ataupun beriman tetapi membuat perkara-perkara yang merosakkan dengan pangkat, kuasa, harta yang ada. Bukan itu yang diperlukan, kerana itulah yang menghancurkan Bani Israel 2 kali. Dan kita tidak mahu ia hancur kepada negara yang kita sayangi selepas 64 tahun kita merdeka. Sudah tentunya sahabat disekolahkan, diingatkan dengan surah Al-Hadid pada muka surat 537. Kita baca bersama untuk kita hayati bertasbih kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله. Masya Allah. Surah Al-Hadid daripada ayat 1 hingga ke 5, Allah Subhanahu Wa Taala memberi mesej yang sangat jelas mengenai kekuasaan dia. Kita masih lagi bincang mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah-surah Musabbihat. Cuma saya ingin mengajak para penonton untuk sama-sama kita perhatikan maksud tasbih. So, sabbahalillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Minta maaf saya. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Perkataan tasbih ni Allah Ta'ala sebut, cuba kita perhatikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih memuji Allah. Kita perhatikan ma. Sabbahalillahi ma. Ma itu dia ganti kepada ma mausul. Alladhi. Maksudnya Allah nak beritahu, biasanya ma ini digunakan kepada yang tak ada akal. Ma ini digunakan untuk tidak ada akal. Maksudnya Allah nak beritahu, hei manusia, RM4 bilion hak serta tidak ditangani 80 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.